Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Zulkifli bin Haji Yaakob selaku Pensyarah Khusus PML 3132 Penghantar Bahasa dan Linguistik. Seterusnya kepada empat ahli panel kita yang tampak sungguh berkarisma orangnya serta sidang hari ini saudara-saudari sekalian. Salam upsi cemerlang bersama pengetahuan sulu budiman. Jejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di Tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di forum maya kita bersua. Bersyukur kehadirat ilahi kerana pada hari ini kita dapat mendengar perkongsian melalui perbincangan forum yang bertajuk Morfologi. Bersama saya Muhammad Naif Najmi Mazuki selaku moderator anda pada hari ini. Turut bersama empat ahli panel kita yang tampak sungguh arif serta berkarisma untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini. Morfologi merupakan antara bidang yang sangat penting untuk dipelajari terutamanya bagi pengkaji-pengkaji bahasa Melayu kerana bidang morfologi mengkaji struktur, bentuk dan juga penggolongan kata. Namun pada hari ini kita akan dengarkan perbincangan mengenai bentuk kata dan penggolongan kata daripada ahli-ahli panel kita yang cukup hebat ini. Sidang hari ini sekalian, tanpa membuang masa, suka saya perkenalkan empat ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu seorang yang manis orangnya iaitu saudari Nur Afiqah binti Zulkifli. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik. Panel kita yang kedua seorang yang cantik orangnya iaitu saudari Nur Erni Anisa binti Muhammad Fauzi. Apa khabar saudari Erni? Alhamdulillah baik. Seterusnya, panel kita yang ketiga iaitu merupakan satu-satunya kumbang di antara panel yang lain iaitu tak lain tak bukan saudara Iman Zulhakim bin Rizaki. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah, dan panel kita yang keempat iaitu seorang yang ayu orangnya yang diberi nama saudari Nik Nur Azwaniza binti Nik Ahmad. Apa khabar saudari? Alhamdulillah khabar baik. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita meneruskan forum kita pada hari ini dengan mendengarkan kupasan yang menarik daripada panel kita yang pertama berkenaan bentuk kata dari aspek kata tunggal. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator kita yang sangat bergaya hari ini iaitu Muhammad Naif Najmi bin Mazuki atas jemputan yang diberikan. Saya akan meneruskan forum kita dengan mengupas tentang salah satu bentuk kata iaitu kata tunggal. Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri pada morfem bebas. Kata tunggal juga tidak mengalami apa-apa proses pembentukan kata. Kata tunggal ini terdiri pada beberapa jenis seperti kata tunggal yang mempunyai satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata dan lebih. Contoh bagi kata tunggal untuk satu suku kata adalah seperti cap, roh, wang, am dan store. Selain itu, kata tunggal juga terdiri pada dua suku kata seperti pasu, makan, bangku, ubi dan bagi contoh untuk tiga suku kata seperti siasat, mulia, aroma, cuaca dan strategi. Terdapat juga kata tunggal yang terdiri pada empat suku kata dan lebih seperti kosmopolitan, bijaksana dan singgasana. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam kata tunggal juga terdapat kata akronim. Kata akronim ini dibentuk daripada proses penggabungan huruf atau suku kata atau bahagian-bahagian lain sehingga menjadi satu perkataan. Antaranya ialah gabungan huruf awal beberapa perkataan seperti contoh adun iaitu gabungan huruf I daripada perkataan ahli, D daripada perkataan dewan, U daripada perkataan undangan dan N daripada perkataan negeri. Contoh lain adalah seperti perkataan UPSI iaitu gabungan bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang seterusnya adalah gabungan suku kata dengan suku kata daripada beberapa perkataan. Sebagai contoh perkataan tadika iaitu gabungan suku kata ta dalam perkataan taman, di dalam perkataan didikan dan ka daripada perkataan kanak-kanak. Contoh lain adalah seperti perkataan hakis iaitu gabungan daripada suku kata ha dalam perkataan habis dan suku kata kis daripada perkataan kikis. Selain itu, saya teruskan dengan gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Sebagai contoh perkataan jenama iaitu gabungan daripada suku kata dalam perkataan jenis dan juga perkataan nama. Di samping itu terdapat juga gabungan suku kata beberapa perkataan dengan huruf awal perkataan. Sebagai contoh perkim iaitu gabungan suku kata daripada perkataan pertubuhan, ke daripada perkataan kebajikan, huruf I daripada perkataan Islam dan huruf M daripada perkataan Malaysia. Dengan itu setakat ini sahaja daripada saya tentang bentuk kata tunggal dan saya serahkan kembali majlis kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari panel kita yang pertama atas kupasan itu tadi. Kita akan menyambung lagi forum dari aspek seterusnya iaitu kata terbitan dari panel kita yang kedua. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator yang sangat bergaya di bawah rasionalnya kerana memberi peluang kepada saya untuk meneruskan kupasan ini. Saya merubah di pohon cemara awal bismillah pembuka bicara. Saya teruskan lagi dengan kata terbitan. Kata terbitan merupakan bentuk perkataan yang terhasil melalui proses pengimbuhan.
Kata terbitan terdiri daripada kata dasar yang merupakan morfem bebas yang menerima imbuhan, manakala imbuhan pula ialah morfem terikat yang tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat. Di sini terdapat 4 jenis imbuhan yang terdiri daripada imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Para hadirin sekalian, saya teruskan lagi kupasan ini dengan lebih lanjut berkaitan jenis imbuhan awalan. Imbuhan awalan merupakan imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. Imbuhan awalan boleh terbentuk pada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Antara contoh awalan kata nama adalah pe, pen, per, ke, juru, maha, tata, swa, pra, panca, pasca, supra, ika, dwi, trio, poli, tuna, auto dan multi. Contohnya ialah kekasih, supranational dan banyak lagi. Bagi awalan kata kerja pula terdiri daripada awalan men, ber, ter, di, memper dan diper seperti membaca, memperisti, terjebak dan banyak lagi. Dan yang terakhir ialah awalan kata adjektif yang terdiri daripada awalan ter, se, bi, pro dan anti seperti secantik, terbesar dan terendah. Para hadirin dan panel sekalian, seterusnya adalah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang berada pada akhir kata dasar yang terdiri daripada akhiran kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Antara contoh akhiran kata nama ialah an, man, wati, iat, ismi, ik, loji dan is. Dan contoh perkataannya ialah nasionalisme, sastrawan dan banyak lagi. Bagi akhiran kata kerja pula terdiri daripada akhiran kan dan i. Imbuhan apitan merupakan apitan yang hadir secara serentak bagi mengapit kata dasar iaitu sebelum dan selepas kata dasar yang terdapat pada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Antara contoh apitan kata nama seperti pe-an, pen-an, per-an dan ke-an seperti pelajaran dan kelainan. Bagi apitan kata kerja pula terdiri daripada menkan, berkan, beran, dikan, meni, di, memperkan, memperi, kean, diperkan dan diperi. Contohnya memainkan dan bertujuan. Dan yang terakhir ialah apitan kata adjektif iaitu kean seperti kecantikan. Hadirin sekalian, jenis imbuhan yang terakhir ialah imbuhan apitan, imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan merupakan imbuhan yang disisipkan di dalam kata dasar yang terdiri daripada 4 jenis iaitu dan in. Imbuhan sisipan boleh terdapat pada sisipan kata nama dan kata adjektif. Antara contoh kata sisipan kata nama ialah dan seperti telunjuk, seruling dan kemuncuk. Manakala sisipan kata adjektif pula ialah dan in seperti gemilang, gelembung, gerodak dan sinambung. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian bentuk kata mengenai kata terbitan. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Wah, sungguh menarik kupasan yang diberikan oleh panel kedua kita. Seterusnya, bolehkah saudara panel ketiga untuk mengupas pula bentuk kata dari aspek kata majmuk? Dipersilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Najmi selaku moderator forum pada hari ini. Baiklah, kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah proses yang merangkaikan 2 kata dasar atau lebih yang mewujudkan makna tertentu. Kata majmuk ini diedit secara terpisah dan berfungsi sebagai satu unit iaitu ia tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Contoh, kursi malas tidak boleh disisipkan dengan kata yang. Dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis kata majmuk. Yang pertama ialah kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk ini ialah bentuk kata majmuk yang tidak mempunyai hubungan makna antara perkataan pertama dan perkataan kedua dan setiap perkataan mempunyai makna yang tersendiri. Sebagai contoh, setiap perkataan jam tangan mempunyai makna yang tersendiri iaitu jam ialah alat yang menunjukkan waktu dan tangan ialah anggota badan pada tubuh manusia. Seterusnya, kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk jenis ini terdiri daripada rangkai kata yang digunakan untuk merujuk pada istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang ilmu seperti bidang sains, matematik, geografi dan sebagainya. Antara contoh kata majmuk jenis ini ialah garis pusat dan tabung uji. Akhir sekali, kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk jenis ini terdiri daripada rangkai kata yang menghasilkan simpulan bahasa Melayu. Contoh kata majmuk jenis ini ialah buah hati dan bulan madu. Terdapat juga bentuk kata majmuk yang telah mantap sebagai satu perkataan yang kukuh walaupun perkataan itu terdiri daripada 2 kata dasar. Contohnya ialah antarabangsa dan setiausaha.
Untuk pengetahuan semua, apabila kata majmuk digandakan, hanya unsur pertama sahaja yang digandakan. Contoh, naik-naikkan sela. Sekiranya kata majmuk itu telah mantap, seluruh unsurnya perlu digandakan seperti perkataan warga negara. Digandakan keseluruhannya menjadi warga negara-warga negara. Kata majmuk juga boleh menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, ejaan kata itu tetap terpisah. Sekiranya kata majmuk menerima imbuhan apitan, ia perlu dieja secara tercantum. Sebagai contoh, perkataan mengemaskinikan dieja tercantum apabila menggunakan imbuhan apitan meng dan kan. Jadi, itulah kata majmuk. Sekian sahaja daripada saya. Forum ini diserahkan kembali kepada saudara moderator kita. Baiklah, terima kasih saudara dari panel ketiga. Nampaknya kupasan yang kesemua ahli panel kita kupaskan hari ini sangat menarik. Saya percaya bahawa sudah pasti hadirin hadirat sekalian tertanya apakah pula intipati bagi bentuk kata yang terakhir dari aspek kata ganda. Maka saya menjemput pula ahli panel kita yang keempat untuk memberi penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sahabat ibu kandung Suluh Budiman. Saya akan menyambung sedikit tentang bentuk kata, iaitu bentuk kata ganda. Kata ganda dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Kata ganda dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu kata ganda penggandaan penuh, kata ganda penggandaan separa dan kata ganda penggandaan berentak. Kata ganda penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandung imbuhan ataupun tidak. Jenis kata ganda ini terbahagi kepada 2, iaitu penggandaan penuh tunggal dan penggandaan penuh kata berimbuhan. Kata ganda penggandaan separa pula ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata ganda jenis ini dapat dibahagikan kepada 2, iaitu penggandaan separa tunggal dan penggandaan separa kata berimbuhan. Baiklah hadirin sekalian, kata ganda yang terakhir ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Kata ganda ini terbahagi kepada 3, iaitu penggandaan berentak pengulangan vokal, penggandaan berentak pengulangan konsonan dan yang terakhir ialah penggandaan berentak bebas. Masing-masing 3 jenis penggandaan berentak ini terbahagi pula kepada 3 kelas, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Itu sahaja kupasan daripada saya, berbalik kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih panel kita yang terakhir. Wah, nampaknya kita telah pun mengetahui intipati keempat-empat bentuk kata tersebut daripada ahli panel kita yang cukup hebat, tak tumpah. Seperti lubuk akal lautan yang sangat luas pengetahuannya. Selesai sudah bahagian bentuk kata, maka kita teruskan pula dengan topik seterusnya, bab kata pepatah, menyauk kering-kering, membeli habis-habis. Maka kita teruskan pula pada topik penggolongan kata. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi anggota lain dalam golongan yang sama. Pengulangan kata terbahagi kepada 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Oleh itu, saya serahkan perbincangan kita kepada panel yang pertama untuk menjelaskan tentang penggolongan kata dari aspek kata nama. Dipersilakan saudari Afiqah. Terima kasih kepada saudara moderator kita hari ini. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Saya teruskan forum kita dengan salah satu aspek pengulangan kata, iaitu kata nama. Kata nama ialah perkataan yang merujuk kepada nama bagi sesuatu sama ada orang, benda, haiwan, konsep, perkara atau tempat. Kata nama juga boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. Kata nama ini juga merujuk kepada sesuatu yang khusus. Dalam kata nama ini terdapat kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama sebagai subtopik utama. Hadirin yang dihormati sekalian, saya mulakan dengan kata nama khas yang terbahagi kepada 2 komponen, iaitu hidup dan tidak hidup. Dalam komponen hidup pula dibahagikan kepada 2 komponen lebih kecil, iaitu manusia dan bukan manusia. Sebagai contoh, Datin Anis dan Cikgu Syahir yang merupakan contoh bagi komponen manusia. Kata nama khas bagi bukan manusia pula adalah merujuk kepada nama yang khusus kepada makhluk yang bukan manusia seperti tompok dan sang kancil. Bagi kata nama am pula juga sama seperti kata nama khas, iaitu daripada 2 komponen juga, iaitu hidup dan tidak hidup. Namun begitu, terdapat lagi komponen lebih kecil dalam komponen kata nama am, iaitu hidup manusia dan bukan manusia. Sebagai contoh bagi manusia seperti guru, bayi dan petani. Bagi hidup bukan manusia pula ialah seperti kucing, bunga dan unta. Kata nama am tidak hidup ini dibahagikan pula kepada institusi dan bukan institusi. Bagi institusi merujuk kepada pertubuhan, organisasi atau perbadanan seperti pejabat, dewan, masjid dan sekolah.
Manakala bagi buka instruksi pula dibahagikan lagi kepada komponen lebih kecil iaitu konkret dan abstrak. Sebagai contoh bagi konkret adalah seperti kedai, rumah dan padang, dan contoh bagi abstrak pula adalah seperti cuaca, angin dan iklim. Abstrak, untuk pengetahuan hadirin sekalian, abstrak ini adalah perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar tapi dirasa oleh derai manusia. Hadirin yang dihormati sekalian, saya teruskan lagi dengan kata ganti nama yang terdiri pada 3 komponen iaitu tunjuk, diri dan tak tentu. Saya akan mulakan dengan komponen kata ganti nama tunjuk yang terbahagi kepada 3 subtopik yang lebih kecil iaitu umum, tempat dan hal. Kata ganti nama tunjuk umum adalah seperti itu dan ini, manakala bagi tempat pula adalah seperti situ, sana dan sini, dan bagi hal pula merujuk kepada begini dan begitu. Seterusnya kata ganti nama diri pula terdiri pada komponen tanya dan orang. Kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk kepada orang, binatang atau benda dalam bentuk tanya seperti siapa, apa dan mana. Bagi kata ganti diri orang ini terdiri pada orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Dan bagi kata ganti diri orang yang pertama merujuk kepada orang yang bercakap seperti saya, beta dan kami. Bagi orang kedua pula merujuk orang yang dilawan cakap seperti kamu, kalian, tuan dan puan. Dan bagi orang yang ketiga pula merujuk kepada orang yang dipercakapkan seperti dia, baginda dan mereka. Yang terakhir dalam kata ganti nama adalah kata ganti nama tak tentu yang menunjukkan sesiapa atau sesuatu secara tidak tentu seperti siapa-siapa, mana-mana dan apa-apa. Dengan itu sekian sahaja daripada saya tentang kata nama dan saya serahkan kembali majlis kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Afika, cukup lantang, jelas dan padat pengisian tersebut. Tidak heranlah beliau dikatakan kecil-kecil cili padi namun tetap berbisa. Namun begitu, kita masih lagi ada 3 aspek untuk diperdengarkan. Maka kita dengarkan pula hujah yang akan disampaikan oleh panel kita yang kedua tentang aspek kata-kata kerja. Periuk belanga Pasukuali, kami nak dengar hujah saudari. Silakan saudari Ernie. Wah, nampaknya saudara moderator kita sedang menjawab pantun. Jadi saya akan membeli pantun tersebut. Sungai Musi airnya bersih, sambil berkelah sambil makan. Saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan. Baiklah, saya teruskan hujah ini dengan berkaitan kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang merujuk kepada perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja boleh menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Apa itu inti? Inti ialah perkataan yang diberi tumpuan dan mewakili seluruh frasa. Hadirin sekalian, setiap pergolongan kata akan mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Begitu juga dengan kata kerja. Antara ciri kata kerja ialah kata kerja boleh didahului dengan kata bantu seperti sudah, belum, telah dan masih. Dan yang terakhir ialah kata kerja boleh dijadikan ayat perintah dalam ayat minimal seperti duduk, makan dan buatkan. Baiklah, saya teruskan kupasan ini dengan golongan kata kerja yang boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif, manakala kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Kata kerja aktif boleh dipecahkan kepada subgolongan yang tertentu seperti kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif transitif. Para panel dan hadirin yang saya hormati sekalian, saya akan kupaskan lagi dengan lebih mendalam apa itu kata kerja aktif tak transitif dengan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya dan tidak boleh dipasifkan. Kata kerja ini boleh dipecahkan lagi kepada 3 jenis iaitu kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam predikat ayat seperti menangis. Contoh ayat seperti adik menangis di mana perkataan menangis merupakan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap boleh berdiri sendiri dalam predikat ayat. Bagi kata kerja aktif tak transitif berpelengkap pula ialah kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap untuk melengkapkan maksud ayat tersebut. Contohnya kata kerja beransur memerlukan pelengkap seperti beransur pulih atau beransur sihat. Unsur ini boleh menjadi pelengkap pada kata kerja yang hanya kata nama, kata adjektif dan frasa sendi nama. Jenis kata kerja aktif tak transitif yang terakhir ialah kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Kata kerja ini ialah kata kerja yang diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Sebagai contoh, kanak-kanak bermain bola. Bermain menunjukkan
kata kerja aktif tak transitif dan diberi penerang iaitu bola yang merupakan kata nama. Para hadirin sekalian, izinkan saya teruskan kupasan ini sedikit lagi mengenai kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut sesudahnya. Objek ini perlulah terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Kata kerja aktif transitif ini juga mempunyai jenisnya iaitu kata kerja dengan satu objek dan kata kerja dengan dua objek. Kata kerja dengan satu objek ialah kata kerja yang diikuti dengan objek selepasnya. Sebagai contoh, Ali membaca buku. Buku menunjukkan objek selepas kata kerja membaca. Bagi kata kerja aktif transitif dengan dua objek pula ialah objek yang menjadi penyambut selepas kata kerja yang terdiri daripada objek tepat dan objek CP. Contohnya, ibu membelikan ayah buah mangga. Objek tepat pada ayat ini ialah ayah dan objek CP ialah buah mangga. Baiklah, setakat ini sahaja hujah saya berkaitan kata kerja. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Persilakan. Perkongsian yang sangat bermanfaat oleh panel kita yang kedua. Nampaknya ahli-ahli panel kita sungguh bersemangat dalam menyampaikan hujah dan membuatkan para budiman berasa teruja untuk mendengar perkongsian tersebut. Baiklah, kita teruskan lagi dari aspek seterusnya iaitu kata adjektif. Bolehkah saudara Iman Zul Hakim untuk menerangkan dengan lebih terperinci dengan memberi contoh dari aspek tersebut? Silakan saudara. Sudah tentu saudara Najmi. Sekarang saya akan terangkan pula tentang kata adjektif. Kata adjektif ialah kata sifat yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Fungsi kata adjektif adalah menerangkan keadaan, rupa atau sifat kata nama atau frasa nama. Terdapat 5 ciri kata adjektif. Antaranya, kata adjektif dapat disertai dengan kata penguat. Contoh, paling, malang. Ia juga dapat disertai dengan imbuhan ter dan se. Imbuhan ter menunjukkan paling, manakala imbuhan se menunjukkan sama. Contoh, terhebat dan sehebat. Kata adjektif boleh hadir selepas nama benda atau perkara. Contoh, tulisan halus. Kata adjektif juga dapat disertai kata nafi tidak. Contoh, tidak cantik. Akhir sekali, kata adjektif dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Contoh, semerdu-merdunya. Hadirin sekalian, golongan kata adjektif dapat dibahagikan kepada 9 kumpulan berdasarkan makna perkataan-perkataannya, iaitu kata adjektif sifatan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan dan kata adjektif panca indera. Kata adjektif juga dapat digunakan untuk menyatakan 3 darjah perbandingan iaitu darjah biasa, darjah bandingan dan darjah penghabisan. Yang pertama ialah darjah biasa. Darjah kata adjektif jenis ini biasa digunakan dalam ayat adjektif biasa. Seterusnya darjah bandingan. Darjah jenis ini pula digunakan bagi menyatakan bandingan dengan 2 cara iaitu bandingan yang sama atau bandingan yang berbeza. Bandingan yang sama menggunakan kata adjektif dengan awalan se seperti sebesar dan setinggi. Bentuk kata adjektif dengan awalan se ini boleh bertukar ganti dengan perkataan sama. Bandingan yang berbeza pula menggunakan kata penguat lebih atau kurang yang berfungsi sebagai bandingan. Darjah yang terakhir ialah darjah penghabisan. Binaan darjah penghabisan boleh terdiri daripada beberapa jenis bentuk iaitu penanda darjah penghabisan awalan se dan gandaan, penanda darjah penghabisan awalan ter, penanda darjah penghabisan dengan kata penguat paling hadir sebelum kata adjektif dan penanda darjah penghabisan dengan kata adjektif diikuti oleh kata penguat sekali. Jadi, inilah perkara penting berkaitan kata adjektif. Harap hadirin sekalian dapat memahami penjelasan ini. Saya serahkan kembali perbincangan ini kepada saudara moderator. Terima kasih. Saya pasti kita semua sudah pun mula memahami aspek-aspek penggolongan kata yang dikongsikan oleh panel kita yang cukup hebat. Namun terdapat satu lagi aspek penggolongan kata iaitu kata tugas yang akan dikongsikan oleh panel kita yang keempat. Mari kita sama-sama mendengarkan hujah beliau. Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Okey, baiklah. Saya akan meneruskan perbincangan yang seterusnya iaitu morfologi dalam penggolongan kata tugas. Kata tugas dapat dibahagikan kepada 4 jenis iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca frasa dan yang terakhir sekali ialah kata pasca kata.
Kata penyambung ayat ialah kata hubung, iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua ayat atau lebih sehingga menjadi bentuk ayat yang berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan dikelaskan kepada tiga bahagian lagi, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Kata tugas yang seterusnya ialah kata praklausa. Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa, iaitu yang terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat. Tugas perkataan yang demikian adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiyaan atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. Okey, baiklah para hadirin sekalian. Seterusnya, kata tugas yang melibatkan kata prafrasa dan kata pascafrasa. Kata prafrasa dan pascafrasa ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum dan sesudah frasa, sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Perkataan-perkataan ini mendukung tugas menonjolkan maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegas, menafikan, memberikan, menyediakan, menunjukkan arah dan membilang. Berdasarkan tugas ini, maka kata prafrasa iaitu perkataan yang hadir sebelum frasa mengandungi 9 jenis, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata arah kata bilangan dan yang terakhir sekali ialah kata adverba. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Manakala kata penguat terbahagi kepada tiga, iaitu kata penguat hadapan, belakang dan bebas. Okey, yang terakhir sekali ialah kata pasca kata. Dalam bahasa Melayu terdapat satu bentuk kata yang hadir selepas perkataan. Bentuk itu ialah perkataannya yang berfungsi sebagai penekan dan pemenda. Antara bentuk kata yang demikian ialah sesungguhnya, nampaknya, lajunya dan datangnya. Sekian sahaja daripada saya, berbalik semula kepada saudara moderator. Baiklah, ahli panel dan sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, demikian tadi perbincangan menarik tentang aspek-aspek yang terkandung dalam penggolongan kata dalam bidang morfologi. Kita telah pun membincangkan berkaitan bentuk kata dan penggolongan kata dalam tajuk morfologi yang disampaikan dengan cukup jelas dan padat oleh ahli-ahli panel kita. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri forum pada hari ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama dahulu untuk merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Dapat dirumuskan di sini bahawa bidang morfologi ini amat penting untuk dipelajari dalam pembelajaran bahasa Melayu, terutamanya dalam era kemudahan kini. Hal ini juga kerana telah menjadi tanggungjawab kita semua, terutamanya generasi kini, untuk bersama-sama menyokong cita-cita negara bagi mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah. Dengan itu, sekian sahaja pada saya serahkan kembali majlis kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Kita dengarkan pula rumusan daripada ahli panel kita yang kedua. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Rumusan yang dapat dibuat adalah bidang morfologi merupakan satu bidang yang sangat penting dalam ilmu linguistik tulen yang terdiri daripada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Tanpa pengetahuan morfologi, sukar untuk menguraikan bahasa dengan lebih mendalam dan terperinci kepada masyarakat. Keadaan ini akan menyebabkan masyarakat semakin miskin dengan bahasa. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama mendalami ilmu morfologi supaya masyarakat kita kaya dengan bahasa. Saya akhiri kata dengan serangkap pantun. Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Ernie atas rumusan menarik itu tadi. Saya persilakan pula ahli panel kita yang ketiga untuk membuat rumusan. Dipersilakan. Baiklah, dapat saya simpulkan bahawa morfologi merupakan asas penting dalam membentuk tata bahasa Melayu. Kajian dalam bidang morfologi membolehkan pengguna bahasa Melayu memahami penggunaan struktur, bentuk dan pengulangan kata yang betul. Tanpa bidang ini, pengguna bahasa Melayu tidak mampu menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan mantap. Oleh itu, bidang morfologi perlu sentiasa diberikan perhatian khusus demi memastikan tata bahasa Melayu dapat terus dipelihara secara berterusan. Itu sahaja rumusan ringkas daripada saya. Silakan kembali saudara Najmi. Terima kasih saudara Iman atas rumusan tersebut. Kita dengarkan pula rumusan daripada ahli panel kita yang terakhir. Silakan saudari Nur Azwaniza. Terima kasih kepada saudara moderator. Okey, rumusan saya sama juga seperti ahli panel yang lain, iaitu morfologi ialah satu bidang yang sangat luas dan sangat penting dalam pengkajian bahasa Melayu.
Semoga pada masa akan datang lebih ramai pelajar membuat kajian tentang morfologi ini supaya sumber rujukan dapat diperbanyakkan. Sekian sahaja daripada saya, berbalik kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudari selaku ahli panel yang keempat. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang subbidang morfologi iaitu bentuk kata dan penggolongan kata. Konklusinya, kedua-dua subbidang morfologi ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan bahasa Melayu yang betul. Tanpa pengetahuan tentang morfologi, sukar untuk menghuraikan bahasa dengan mendalam dan terperinci. Malah, kebanyakan permasalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya warga pendidik dan pelajar, berkaitan dengan hal morfologi dan sintaksis. Hadirin hadirat yang dihormati, kita telah pun sampai ke akhir perbincangan. Semoga forum maya ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada sidang hadirin sekalian. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Maka berakhirlah forum webinar pada hari ini. Ingat, akar bangsa ajar bahasa, ayat bahasa akal bangsa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.